Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Anda bersama saya Ayub Muhammad dalam segmen Mahir Semasa yang disiarkan secara langsung dari studio Planet Mahir di Damansara Perdana Petaling Jaya Selangor, Darul Ihsan. Jadi pada malam ini kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik, satu topik yang lain daripada yang lain, di mana pentingnya mengenai masa depan koperasi di negara kita Malaysia ini. Jadi koperasi merupakan sesuatu yang tidak asing dari segi namanya kepada kita, tetapi jarang kita mendalami ataupun menggali mengenai isu-isu yang berkaitan dengan koperasi. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan dengan tajuk IKMA, Pencetus Minda Koperasi Negara. Jadi pada malam ini saya telah mengundang seorang tokoh yang bermain dengan begitu baik sekali dalam persada koperasi negara yang untuk pembangunan koperasi di negara ini. Jadi pada malam ini saya perkenalkan tetamu saya pada malam ini, iaitu yang berbahagia Datuk Wira Dr. Rosli Mat Hassan, iaitu pengerusi Institut Koperasi Malaysia atau IKMA. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Selamat datang ke studio Planet Mahir. Terima kasih. Jadi macam mana Datuk? Alhamdulillah. Satu-satunya yang terbaik dalam Malaysia, Planet Mahir. Planet Mahir Datuk. Datuk telah melihat bagaimana mengenai Planet Mahir itu ya? Ya, saya dah tahu berkenaan Planet Mahir ini agak lama. Saya juga salah seorang pelanggannya. Okey Datuk. Kita ingin bercakap mengenai pembangunan koperasi negara sebagai seorang yang terlibat secara langsung dalam pembangunan koperasi di negara kita ini, khususnya peranan dalam IKMA itu sendiri Datuk ya. Jadi apakah yang dikatakan itu IKMA atau peranannya? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Planet Mahir kerana menjemput saya. Sekurang-kurangnya pada malam ini sedikit sebanyak kita boleh menjelaskan peranan IKMA, Institut Koperasi Negara, dan bagaimana hubungan dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan juga kepada Koperasi Apex, iaitu Angkasa. Jadi dalam negara kita ni ada dua jenis bisnes entiti. Satu diuruskan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang macam Sdn Bhd, enterprises, itu berasaskan kepada konsep kapitalisme yang berteraskan kepada demokrasi. Contohnya modal menjadi asas. Contohnya syarikat tertentu, kalau kita ada buat muafakat 3-4 orang, satu syarikat Sdn Bhd, siapa yang modal besar, dialah yang akan mengawal syarikat. Sebaliknya ada satu lagi, iaitu perniagaan berlandaskan kepada koperasi yang diuruskan oleh Suruhanjaya Koperasi Negara sebagai regulator. Kita ada lebih kurang 12,000 syarikat ataupun koperasi dalam negara kita yang diuruskan oleh Suruhanjaya Koperasi. Dia ada satu akta di bawah Suruhanjaya Koperasi yang menguruskan penubuhan, kawas clear dan sebagainya. Dan kita ada satu lagi dalam akta yang juga seperti rakan strategik kita lah, iaitu Institut Koperasi Malaysia, IKMA, yang kebetulan saya baru memegang jawatan ni. Sebenarnya IKMA ini tugas dia ialah untuk is the brain of cooperators. Maknanya sebab tu kita punya tagline pun pencetus minda koperasi negara. Jadi IKMA ini sebenarnya telah ditubuhkan dengan agak lama, dari tahun 1956 lagi. Dan gerakan koperasi dalam negara kita sebenarnya telah, tahun ini ialah tahun yang ke-100 sebenarnya. Kita bermula 1922 dan banyaklah acara-acara yang akan dilaksanakan oleh SKM, oleh IKMA dan juga oleh Angkasa. Jadi di antara akta kita ialah
Akta Institut Koperasi Pemerbadanan 1968 dengan pindaan pada tahun 2019, iaitu Akta A 1589. Dikuatkuasakan semula pada tahun 2019 untuk memperkemaskan tadbir urus IKMA kita ni, Institut Koperasi Negara. Kita memang dipilih, diarahkan untuk menyediakan latihan kursus dalam bidang koperasi, dan juga kita diberi mandat untuk menganugerahkan diploma dalam bidang keusahawanan koperasi, dalam bidang perakaunan koperasi, dan banyak lagi lah yang related dengan bidang-bidang ni. Kita juga sebagai bank of data dalam kita menguruskan dokumentasi dan sebagainya lah, penyelidikan, dan juga khidmat perunding, konsultansi yang kita terlibat untuk membantu cooperators ataupun pemimpin-pemimpin koperasi dalam negara kita. Jadi secara keseluruhannya sesuai dengan penubuhan IKMA ini dengan gerakan dan jajaran baru, supaya kita dapat bekerjasama dengan regulator kita, itu SKM, dan juga pelaksana melalui Apex Koperasi kita, Angkasa, dan kita bergabung tenaga di dalam membangunkan gerakan koperasi dalam negara kita. Dan adalah pembaharuan yang telah dilakukan dari masa ke semasa. Okey. Kalau kita lihat apa yang Datuk ceritakan tadi mengenai IKMA, begitu besar sekali peranannya dalam pembangunan ataupun pembangunan koperasi di negara kita. Jadi apakah, kalau Datuk boleh jelaskan, apakah program-program utama yang diperkenalkan ataupun ada di IKMA? Terima kasih. Sebenarnya kerja harian, mingguan dan bulanan kita memang menyediakan latihan dan juga kursus dan juga seminar dan pelbagai penjumpaan lah kepada anggota kooperatif kita seluruh negara. Sebenarnya ia dilaksanakan selain daripada di induk kita di Petaling Jaya, kita ada cawangan-cawangan seperti Sabah, Sarawak, Johor, juga Kuantan. Sekarang kita dah baru lulus untuk tambah 5 lagi cawangan supaya ianya lebih dapat disemarakkan lah. Di Terengganu insya-Allah akan ditubuhkan dalam, sekarang tengah renovation pejabat. Jadi ia dilaksanakan oleh cawangan-cawangan kita di seluruh negara selain daripada induk. Satu perkara yang penting yang wajib ialah kursus wajib kepada anggota lembaga pengarah. Tanpa kursus ini dia tidak layak menjadi anggota lembaga. Jadi saya baru saja dapat kelulusan daripada ahli lembaga pengarah. Bermula pada tahun ini, setiap anggota lembaga mesti melalui kursus khas untuk menjadi anggota lembaga ni, dengan poin-poin tertentu lah supaya dia jadi layak. 5 tahun sekali paling minimal. Sekarang ni, sebelum ini sekali kursus dah cukup sampai akhir hayat. Sebab itu kita nampak koperasi kita terdiri daripada orang lama-lama ramai. Bagaimana kita kena fikirkan supaya generasi kedua dan ketiga dapat mengambil alih gerakan koperasi ini. Itu kita sedang fikir, dan adalah kaedah, insya-Allah kita telah mulakan. Banyak sekali yang diceritakan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Rosli Mak Hassan tadi mengenai peranan IKMA dalam pembangunan koperasi. Jadi Datuk, saya dipahamkan terdapat lebih 14,000 koperasi yang berada sekarang ini di seluruh negara. Jadi bagaimana peranan IKMA dalam dunia koperasi yang begitu besar sekali? Peranan kita ialah memberi latihan. Salah satu latihan ialah dipanggil latihan ataupun kursus wajib untuk melayakkan seseorang itu menjadi anggota lembaga koperasi masing-masing. Dan ini akan diendorsekan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan tanpa kelulusan daripada IKMA, seseorang itu lepas pada ini mungkin tergugur sebagai menjadi anggota lembaga. Jadi maknanya yang wajibnya 5 tahun sekali. Dia kena hadir kursus.
Kalau cantiknya 3 tahun, 4 tahun sekali dia datang lah. So walaupun ada 14,000 tetapi 6,000 daripada koperasi ini aktif dan separuh lagi itu tidak aktif. Jadi banyak kursus-kursus yang kita jalankan kepada 6,000 koperasi ini. Dan daripada 6,000 koperasi ini ada yang kita panggil top 100 koperasi. Koperasi yang besar-besar. Lazimnya kita memberi kursus kepada mereka ini dengan kerjasama kita buat secara bukan saja kerana mereka ni kebanyakannya macam seperti bank rakyat umpamanya. Seperti lembaga lembaga koperasi Angkatan Tentera, koperasi yang besar-besar ni. So lazimnya dia orang akan kita akan bekerjasama dengan universiti-universiti tempatan ataupun pemain-pemain industri pendidikan ni bekerjasama. Modul semua ada dengan kita. Jadi kadang-kadang hak besar tu mungkin kita bayaran lebih sikit kot. Jadi dia kena nak duduk hotel 5 star lah apa. Koperasi yang sederhana mungkin boleh buat tempat kita di hotel dan sebagainya. Jadi itulah. Jadi benda ni berjalan secara harian. Secara berskala. Maknanya kalau kita pergi swing betul, mengikut kiraan saya baru ni, kita mesti menjalankan kursus kepada anggota lembaga ni sebanyak 2,800 kursus sebulan. Maknanya satu tanggungjawab yang agak besar lah. It's not easy lah, bukan senang lah. Datuk, 6,000 daripada lebih 14,000 bermakna lebih separuh yang tidak aktif ya. Apa sebenarnya masalahnya? Masalah kebanyakan dulu banyak kita buat koperasi-koperasi ni kerana mereka nak gerang. Buat koperasi lepas tu mati. Kemudian leader of the koperasi tu kadang-kadang meninggal dunia, kadang-kadang uzur tak sihat dan sebagainya. Inilah saya rasa SKM pun kena buat satu review dan kita dalam proses review juga supaya kalau koperasi itu dah mati tak boleh batalkan. Jadi pendaftaran secara tahunan lesen koperasi dia tu, pendaftaran mereka tu harus di update lah dari masa ke semasa. Jadi dulu tak ada siapa daftar tinggal begitu lah. Kalau kerajaan SKM bagi dana ke orang ni bagi dana ke bank bagi dana. Sekarang tak ada lah. Sekarang dana ada. Bawa ke Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ni, kita ada menteri-menteri yang baik sebelum ini. Kita ada Datuk Seri Hamzah sebelum ni. Even Perdana Menteri kita pun pernah menjadi Menteri Koperasi dulu. Dia orang faham ni peranan ni. Lepas tu kita ada Datuk Seri Dr. Wan Junaidi. Dan sekarang ni ialah Tan Sri Nur Umar yang juga faham. Ni kali kedua dia menjadi menteri. Dan saya tengok banyak arahan baru ataupun permintaan baru tentang koperasi ini akan buat. Dan tahun ini insya-Allah dikenal pasti sebagai tahun yang ke-100 penubuhan koperasi, gerakan koperasi dalam negara kita. Dan saya telah diminta oleh kementerian supaya tahun ini saja kita akan buat dipanggil maskop, memasyarakatkan koperasi. Kita berjalan tiap-tiap 2 kali sebulan, suruh menjelajah seluruh negara. Turun padang Lepas tu kita akan panggil 100 koperasi terbaik. Top 100 koperasi, mungkin bulan 5 ni. Sama-sama bagaimana kita nak menjalin dan jaringkan gerakan bersama kita. Dan sekarang ni aset koperasi seluruh negara ni lebih daripada 152 bilion. Setengah orang kata besar, tapi bagi saya masih kecil lah. Berbanding dengan kaedah berkoperasi kita. Kalau boleh kita kena pergi kepada lebih besar daripada 150 bilion ni. Kalau boleh mungkin 500 bilion, 1000 bilion dan sebagainya. Dan modal share yang disumbangkan oleh ahli-ahli koperasi ni 16 bilion. Tak besar sangatlah. Walaupun dilihat agak besar, tapi bila kita bercakap tentang perniagaan koperasi ni, yang sebelum ini dilihat seperti terpinggir dalam arus perdana ni. Sebab itu dengan gerakan baru, kerajaan kita ni minta supaya kita
membuat gerakan koperasi ini supaya kita berada di mainstream arus perdana ekonomi negara. Jadi sebab itu sekarang ni everybody is working towards that lah. Even angkasa sebagai apex koperasi pun sudah berubah untuk menjadikan satu sektor apex koperasi ini supaya dia buat khidmat nasihat, bantuan. Yang presidennya Dr. Abdul Fattah, yang juga sahabat saya, sahabat lama saya, supaya updatekan banyak kaedah-kaedah pengurusan dan membantu kerajaan dalam gerakan koperasi ini. Jadi kita ada dasar koperasi negara, bagaimana kita nak merealisasikan yang pelaksananya ialah angkasa dan juga seluruh angkasa negeri-negeri dan juga koperasi-koperasi yang terlibat. Sebab tu nama banyak program-program yang kita buat ini supaya mereka dapat kita klusterkan. Sekarang dah pecah banyak kluster. Dulu longgok pakai longgok, okey, koperasi longgok. Sekarang tak ada. Sekarang kita ada kluster pertanian, kita ada federasi, dia panggil federasi pertanian, federasi pelancongan, banyaklah. Ada dalam 6-7 federasi. Memang kita nak buat pengkhususan dari segi menjalankan tanggungjawab kita sebagai pemimpin koperasi. Okey Datuk, saya sangat suka dengan istilah gerakan baru koperasi. Jadi pada penonton, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada yang berbahagia Datuk. Tapi sebelum itu kita rehat seketika, kita sambung selepas ini. Anafora ialah perbandingan berkaitan dengan perumpamaan. Yang panjang Maharaja Lebar right is basically to ease you in doing your summary. Okey, kalau rasa tak dapat ulang lagi ya. Okey, salah nombor 2 yang popular. Abu Bakar, kami kena ingat dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang itu. Percaya kepada Allah dan tak percaya di kitab surat dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Orang deria. Deria ni bila? 100 darjah Celsius. Di air yang lebih sedikit. Lebih sedikit adalah sesuatu yang mempunyai gizi dan memenuhi ruang. Okey? Dan karbon dioksida. Dua-dua sebutan ini kita akan samakan dia sebab dia berfungsi N yang sama. Okey, kita bertemu lagi dalam segmen Mahir Semasa yang disiarkan secara langsung dari studio Planet Mahir di Damansara Perdana Petaling Jaya Selangor ini. Jadi pada hari ini kita bercakap mengenai gerakan baru koperasi di mana pada hari ini tajuk kita ialah pencetus minda koperasi negara. Yang bersama saya pada malam ini ialah pengerusi Institut Koperasi Malaysia IKMA, iaitu yang berbahagia Datuk Wira Dr. Rosli Mak Hassan. Banyak sekali yang beliau kongsikan sebentar tadi mengenai dunia koperasi yang mungkin kurang diketahui mengenai peranan, sumbangan dan apa yang kita dengar tadi yang berbahagia Datuk menceritakan aset koperasi, share koperasi yang bernilai bilion-bilion ringgit. Jadi ini bukan calang-calang Jadi Datuk, saya nak tanya satu soalan yang istimewa lah kepada Datuk pada malam ini.
Saya difahamkan akan ditubuhkan satu universiti khusus untuk koperasi ini yang dinamakan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM. Mungkin Datuk boleh jelaskan mengenai perkara ini. Ya, idea penubuhan ini bukan idea saya. Idea daripada Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi kita. Malah sebelum masa dia jadi menteri dulu lagi, menteri kementerian kita. Lepas tu diminta oleh menteri sebelum dia, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Junaidi. Dan di zaman Tan Sri Noh Umar ni pula, dia tekan betul-betul dan semua syarat-syarat telah diluluskan. InsyaAllah sebuah universiti koperasi Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia akan ditubuhkan, akan dilancarkan pada bulan 7 oleh Yang Amat Perdana Menteri. Berkenaan lesen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi akan diserahkan oleh Menteri Pengajian Tinggi kepada Yang Berhormat Tan Sri Noh Umar sebagai Menteri Kuskop kita yang baru. Dan lepas tu satu pelancaran universiti akan dibuat dalam bulan 7. Saya berharap kerana semua subjek dan sebagainya, MQA, semua itu bukan satu benda yang mudah lah. Dia full-fledged universiti. Dan dari segi tempat pun mungkin kat Cyberjaya ataupun mana-mana tempat yang akan diputuskan semula. Tetapi kontennya sudah ada lah. Profesor dan sebagainya dalam proses pencarian sekarang ni. Jadi dari segi resminya, insyaAllah 12 hari bulan ini, penyerahan lesen ataupun tawaran membuat universiti kepada kementerian kita yang diuruskan oleh IKMA, oleh organisasi yang saya pimpin ini, oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Noraini kepada Tan Sri Noh Umar. Dan Tan Sri Noh Umar akan serahkan lesen tu kepada kita lah, untuk kita tu. So dari masa ke semasa, tujuannya ialah mengapakah tu, sebelum ni pun ada college, malah IKMA sendiri pun ada kemampuan untuk mengeluarkan diploma. Tetapi kita kena ingat bahawa dunia sekarang dah berubah. Sebab itu kita nampak koperasi-koperasi dalam negara kita ni yang agak berjaya, tetapi mereka dianggotai oleh orang-orang lama. Umur 70-an, 80-an, 90-an pun ada. Kadang-kadang agak stabil koperasi mereka, tetapi kurang berkembang. Jadi bila lagi generasi ketiga negara kita ni, kalau kita nak ambil mereka untuk masuk diri sebagai pemegang saham, pemegang taruh koperasi, dalam koperasi mereka mungkin tidak minat. Jadi cara nak lahirkan generasi ketiga ni berada dalam mainstream koperasi negara dengan penubuhan universiti ni, kerana universiti ni sendiri akan dibuat tidak sama dengan universiti-universiti lain lah. Kita akan ada 2 tahun di apa ni kampus, dan 2 tahun akan kita attach dengan koperasi-koperasi yang berjalan, yang kita pilih lah seluruh negara. Dengan cara ni mereka akan minat kepada koperasi. Dan kita berharap generasi ketiga ni akan menjadi pemain kepada koperasi. Jadi berlakulah transformasi dari segi perubahan equity dan sebagainya, penambahan dan juga galakan kepada generasi muda yang berilmu untuk bersama-sama dalam koperasi. Jadi universiti ni agak unik lah. Mungkin apa ni, pelancaran akan dibuat, saya cek nanti. Pelancaran koperasi universiti ini akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan 7 ni. Mungkin di World Trade Center. Kerana sempena 100 tahun koperasi negara. Jadi dalam 100 tahun ni adalah penubuhan universiti yang baru, 2 Julai 22. Kemudian pelancaran buku 100 tahun koperasi. Mungkin kita buat belaka tu. Pertandingan pendeti Ungku Aziz. Kita kena ingatlah, Profesor Ungku Aziz ni, Allah yarham, dia lama dalam koperasi. Dia lah salah seorang pengasas, founder. Jadi kita ada peringkat nasional ni melibatkan koperasi sekolah. Sekarang ni menteri kita ni, yang Menteri Tan Sri Noh, sekarang ni kita nak mulakan semula koperasi masjid. Kadang-kadang kita membiarkan
Masjid itu sebagai tempat tu. Jadi patutnya sebagai masjid tu tempat perpaduan rakyat, tempat perekonomian orang ramai, tempat tu. Jadi melalui koperasi lah jalan yang terbaik supaya kita dapat bantu koperasi-koperasi masjid. Lepas tu kita harap berlakulah jalan yang mesra, koperasi-koperasi yang sedang racak ni kita buat ni, dan kita berharap dia panggil deklarasi bersama. Mungkin kita akan buat semula di antara Suruhanjaya Koperasi Malaysia, IKMA, Institut Koperasi dan juga Angkasa. Kita bergabung. Dulu 10 tahun dulu ada. Dia panggil Deklarasi Putrajaya Koperasi. Jadi sekarang mungkin bulan 7 ni dengan permintaan menteri lah sebenarnya, supaya kita bergabung balik melalui satu memorandum ataupun persefahaman yang lebih baik. Sekarang ni alhamdulillah Ya Bapak Menteri Tan Sri Nur meletakkan IKMA ni tempat yang agak tinggi. Malah kita sendiri pun memang rapat dengan dua organisasi yang berkait dengan koperasi ni, kerana pengurusi eksekutif SKM ialah timbalan fungsi saya di IKMA, dan Presiden Angkasa secara automatik menjadi ahli lembaga pengarah kami. Jadi sebenarnya kita dalam satu kolam dengan peranan yang berbeza lah, insya-Allah. Kita harap sementara kita diberi amanah dan mandat ini, ia akan berlaku satu legasi yang baik untuk negara dan juga untuk ahli-ahli kooperatif di masa-masa akan datang, insya-Allah. Datuk, ini UKKM ni Datuk. Seperti mana yang Datuk kata tadi, untuk melahirkan generasi ketiga dalam pemain-pemain pembangunan koperasi. Dan dalam gerakan baru koperasi ini, ada atau tidak IKMA punya target selepas penubuhan universiti ini untuk melahirkan berapa ramai profesional dalam mengurus koperasi? Kita target pertama berkemungkinan tahun depan, berkemungkinan selepas dilancarkan bulan 7 ni, selepas siap semua MQA, kita ingat the intake yang pertama mungkin 1,200 lah. So kita target average tiap-tiap tahun kita boleh ambil antara 2 hingga 3,000. Malah kita membuat calculation, kita boleh pergi lebih lagi kalau sekiranya ada kekuatan di peringkat kita masa itu, kerana anak-anak ahli-ahli koperasi, saya rasa kita boleh beri keistimewaan dan banyak tajaan-tajaan daripada koperasi. Macam koperasi top 100 dia boleh taja, macam sekarang Bank Rakyat taja. Banyak dah sebelum ni pun taja. Jadi ahli-ahli koperasi kita seluruh negara, saya rasa dia akan minat kalau kita mempamerkan kebaikan dan kebolehupayaan kita dengan lebih jelaslah. Sekarang ni tak berapa jelas. Jadi sekarang kita jelaskan universiti itu, dan akan diuruskan oleh ahli-ahli profesional daripada golongan profesor yang layak yang kita akan pilih dari masa ke semasa. Dan dia mesti diurus secara pengurusan universiti yang sepatutnya. Jadi mungkin pakar-pakar, saya mungkin tidaklah, saya pun bukan bidang saya dalam jadi cikgu universiti ni. Saya ni bolehlah memimpin sikit-sikit tu, tapi dari segi mengajar ni kena bagi pakar-pakar. Dan insya-Allah kalau ini dapat kita realisasikan, kita akan buat satu pemasaran marketing, memberi galakan kepada ahli-ahli koperasi seluruh negara, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Jadi insya-Allah kalau ini boleh, dia akan menjadi satu universiti yang sepatutnya yang diidam-idamkan oleh negara. So, jika sebelum ini koperasi diuruskan, ada golongan yang orang lain nak tubuh koperasi, kita pun nak tubuh koperasi, tapi tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai pengalaman. Jadi dengan adanya universiti ini, mungkin kita boleh melahirkan produk-produk yang maksudnya tenaga-tenaga pengurus koperasi yang lebih jauh ke depan untuk orang kata mengembangkan lagi, ataupun untuk mendefizitkan jumlah yang tidak aktif tadi itu. InsyaAllah. Saya ingat pada pandangan saya lah, pasal kita pernah berpengalaman melahirkan anak orang miskin, papa kedana di pendalaman negeri mana-mana melalui MARA umpamanya.
Kita hantar ke Jepun, kita hantar ke Amerika, kita hantar ke Australia, kita hantar ke Korea. Dan mereka terlahir sebagai profesional muda ketika itu. Yang mana kalau kita melihat kepada ini kita kena terima kasih kepada kerajaan sebenarnya. Vision ni ialah vision kerajaan. Jadi pandangan Tuan Moderator tadi, Saudara Ayub, ianya akan mengisi lompang-lompang yang ada, kelemahan-kelemahan yang ada. Kerana generasi ini akan menjadi generasi yang lebih berilmu, lebih baik, dan dia akan pastikan dapat membantu koperasi-koperasi yang sedia ada, ataupun mungkin dimatikan koperasi yang tidak aktif dengan penumbuhan koperasi-koperasi baru. Dalam masa yang sama, yang top 100, top 500, top 1000 ni akan digebelingkan tenaga. Kerana yang penting bukan to be top 100, tetapi menjadi organisasi, koperasi yang berjaya, yang bersama-sama berada dalam arus perekonomian negara. Itu yang penting. Dan setiap strata masyarakat, termasuk di masjid, di sekolah dan sebagainya. Sekolah sekarang memang peranan besar, tetapi perlulah ada guidance yang proper. Dan koperasi sekolah-sekolah ni sekarang sedang dihidupkan semula. Koperasi masjid sedang dihidupkan semula. Dan ada lagi gerakan yang kita buat sekarang ialah memasyarakatkan koperasi. Orang yang tidak terlibat koperasi kita akan panggil sekarang ni dalam perjumpaan-perjumpaan ni banyak. Saya pun terpaksa turun padang ni. Dipanggil turun padang, memasyarakatkan koperasi. Semua ahli lembaga pengarah saya arahkan turun semua. Sebagaimana digalakkan oleh menteri dan kementerian kita lah. Semua orang turun sekarang. TKSU, KSU turun. Yang pentingnya kesedaran tentang besarnya peranan koperasi untuk negara ni perlu di-aware oleh rakyat dan orang ramai. Itu dia para penonton ya, memasyarakatkan koperasi, satu istilah yang dalam ya, yang boleh kita ungkaikan bahawa begitu banyak peluang-peluang yang ada dalam pembangunan koperasi di negara kita yang kalau tidak diambil kesempatan oleh kita, ini sangat merugikan ya, kerana apa yang disebutkan oleh Yang Berbahagia Datuk tadi, masa depan ataupun ruang-ruang perniagaan melalui koperasi itu sangat tersebar ataupun sangat melebar dengan luasnya ya, yang perlu diambil kesempatan oleh kita. Oleh itu kita hendaklah meningkatkan pengetahuan, dan bagi mereka yang telah berada dalam koperasi, mencipta kebolehan dan kemampuan untuk terus bergerak dengan lebih aktif dalam memajukan koperasi. Kalau kerajaan begitu bersungguh sekali untuk melahirkan koperasi-koperasi yang cemerlang, mengapa kita tidak menjadi pemain-pemain koperasi yang lebih cemerlang daripada itu? Okey Datuk, saya tertarik bahawa 100 tahun wujudnya koperasi di negara kita ini, satu tempoh yang sangat-sangat lama dan saya pun baru tahu bahawa begitu lama koperasi ini berada di persada negara kita ini. Jadi apakah yang Datuk impikan dalam maksud untuk melihat kecemerlangan pembangunan koperasi itu sendiri? Ya, 100 tahun ni bukan satu masa yang pendek. Tetapi zaman dulu, sebelum merdeka, koperasi ini telah dibuat. Dulu nama pun bukan koperasi. Koperasi ini nama baru. Dulu dia panggil syarikat kerjasama ke gitulah. Saya pun tak ingat. Boleh pergi ke dataran IKMA, boleh ataupun boleh buat lawatan. Kalau sekolah-sekolah ataupun universiti yang ada koperasi dan lain-lain tu nak melawat kat kita, just email ke kita. Boleh kita tunjuk lebih detail lah. Saya pun on the spot macam ni, dia berubah syarikat usaha sama lah, kerjasama lah, maktab lah, macam-macam ni perubahan-perubahan. Jadi koperasi ni nama baru. Tetapi impian kita, bukan impian saya lah, impian pimpinan negara dan impian kita di peringkat melaksanakan gerakan koperasi ini untuk menjadikan koperasi sebagai satu daripada bidang ekonomi yang baik untuk ahli-ahli kita. Kalau kita ikut peraturan betul, kerana guidance, audit dan sebagainya, memang SKM complete ada. Malah kita ada juga macam SPRN kita di SKM tu. Maknanya boleh siasat dan sebagainya. Salah laku dan sebagainya. Semua kita ada bertaraf hakim lah yang kita assign untuk menjadi
kalau salah laku siasatan dan sebagainya dibicarakan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni. Komplit, kita ada komplit. Cuma bagaimana kita nak gembelingkan tenaga ni dan create awareness supaya ianya dapat kita jadikan 100 tahun ni sebagai satu ingatan baru untuk melihat another 100 years, 100 tahun yang akan datang. Kita mungkin tak ada dah masa tu, tapi yang penting generasi akan datang akan macam kita sekarang lah, nilai tahun, saya tengok gambar-gambar tahun 40, tahun 50 yang ada di kita punya Planet Mahir dijemput lah kalau nak pergi ambil gambar ke apa, nak dapat detail tentang gerakan korporasi negara. Jadi bolehlah beritahu kepada orang ramai kan melalui media Planet Mahir. Jadi kita nak jadikan korporasi kita ni sebagai korporasi yang betul-betul berada di mainstream. Tidak lagi dilihat sebagai second class perniagaan. Kalau ahli-ahli korporasi ikut semua peraturan yang ditetapkan oleh SKM, no fail. Tidak akan fail. Yang fail tu kan kita tak ikut apa yang disuruh ataupun diarahkan ataupun yang dibimbing oleh IKMA ataupun yang diminta oleh pimpinan kita di angkasa. Kalau kita tak ikut, memanglah kita akan fail lah. Tetapi kalau kita patuh, ikut dan mempunyai booster yang lebih baik lah dari segi ilmu, dari segi pendedahan, kursus, latihan, modal dan sebagainya, insyaAllah korporasi cannot be fail. Tak boleh fail. Okey, para penonton, kita sekarang bersama Yang Berbahagia Datuk Wira Dr. Rosli Man Hassan, iaitu pengerusi IKMA, yang membincangkan topik IKMA pencetus minda korporasi negara. Banyak yang Datuk kongsikan bersama kita tadi mengenai kecemerlangan, masa depan, nilai dan sebagainya. Apa yang penting ialah kita perlu mempunyai minda baru dalam memastikan masa depan korporasi itu berada dalam persada yang cemerlang sebagaimana yang kita inginkan. Banyak lagi soalan-soalan yang ingin saya tanyakan kepada Datuk, tapi kita rehat dulu. Kita jumpa sebentar lagi. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, and welcome to Mahir Tutor. Wan, ya? Susah kan nak cari baju sekarang ni? Betul, sangat susah. Lepas tu bila dah ada baju, tak menarik pula. Dah ada baju yang menarik, saiz pula tak ada. Sangat-sangat masalah. So macam mana tu? Saya melanjutkan pelajaran di Harrow University, Scotland dan mempunyai bidang pengalaman yang luas, bekerja bersama dengan international designer seperti Alexander McQueen, Harvey Nicole and Ellie Kishimoto. Saya mempunyai pengalaman 5 tahun dalam bidang fashion design. After that, saya macam terfikir, kan kita nak stay tu, buat macam tu dan kerja bawah orang kan. So, Alhamdulillah saya bertemu dengan partner saya, Haziwan, dan menubuhkan brand saya sendiri bersama partner saya, Wan and Mary. Keunikan kami adalah kami lebih menampilkan potong-potongan yang menarik, uniqueness, functional. Selain itu juga kami bereksperimentasi terhadap setiap tekstur dalam pakaian kami. Banyak menunjukkan potong-potongan yang multifunction dan juga sesuai untuk anda di luar sana. Antara klien-klien kami seperti contoh, kami punya klien-klien daripada kerabat-kerabat diraja, VIP, corporate dan juga daripada kalangan selebriti seperti contoh Azana Nasir,
Liza Hanim, Jihan Musa, Siti Nordiana, Ziana Zain, Fikri Ibrahim dan ramai lagi. Dengan menyertai kursus ini, kita akan dapat belajar banyak benda tentang fashion. Step by step membuat pakaian, daripada potong kain sendiri, cari kain dan juga menjahit. Kita akan buat sampai anda dapat membuat pakaian yang lengkap dan menarik. Saya Hazirwan dan saya Mariam. Kami daripada Wan and Mary. Kami akan menawarkan cara membuat pakaian, desain, membuat pola, dan jangan lupa layari planetmahir.com, gedung ilmu online. Jumpa anda di sana. Kita bertemu lagi dalam segmen Mahir Semasa pada malam ini. Saya bersama tetamu yang berbahagia, Datuk Wira Dr. Roslimah Hassan, iaitu pengerusi Institut Koperasi Malaysia IKMA, di mana pada malam ini kita akan membincangkan bertajuk IKMA, Pencetus Minda Koperasi Negara. Jadi hampir 1 jam kita ke udara, banyak ilmu-ilmu, idea-idea dan pengalaman-pengalaman yang telah dikongsikan oleh Yang Berbahagia Datuk Wira dengan kita semua. Kerana beliau adalah seorang yang sangat berpengalaman, di mana sebelum ini beliau adalah pengurusi Yayasan Pelajaran Mara yang membolehkan beliau dekat dengan dunia-dunia yang sebegini. Jadi banyak idea-idea yang dapat dikongsikan bersama kita semua. Jadi untuk seterusnya saya ingin bertanya kepada Datuk. Kita telah bercakap mengenai soal universiti, kita bercakap mengenai jatuh bangunnya koperasi-koperasi di negara kita, bagaimana perjuangan untuk melahirkan generasi baru ataupun generasi ketiga dalam dunia ataupun sebagai pemain-pemain koperasi di negara kita. Jadi bagaimana Datuk melihat cabaran-cabaran yang ada di hadapan untuk memperkasakan koperasi dalam masyarakat kita? Cabarannya memang banyaklah, biasalah, kerana ia berkaitan dengan ekonomi. Cabaran dan keadaan semasa pun bergantung kepada ekonomi negara. Kalau ekonomi negara baik, maka perniagaan pun akan menjadi baik. Dan kita juga ada 2 kaedah. Satu kaedah berniaga seperti biasa, berasas kepada modal, mana kapitalisme konsep, dan juga kepada ala koperasi, maknanya koperasi konsep, maknanya setiap ahli ada equal rights. Saya membayangkan suatu hari lah, saya tak tahu macam mana, tetapi kita dah pergi beberapa tempat seluruh dunia yang mengamalkan konsep koperasi. Dia ada provinsi ataupun daerah koperasi. Koperasi itu semua dalam daerah tu dia ialah ahli koperasi. Ada banyak koperasi dan dia ahli koperasi. Contoh, banknya ialah koperasi, dia ahli, dia menjadi pelanggan kepada bank. Lepas tu pasar raya itu ialah milik koperasi dan dia menjadi pelanggan kepada pasar raya. Kemudian kontraktor juga ialah daripada anak-anak syarikat koperasi. Dan panggung wayang atau pusat-pusat servis, penjual kereta, syarikat-syarikat yang menjadi ejen ialah tergolong daripada koperasi. Jadi dalam daerah tu kita panggil daerah koperasi. Jadi saya membayangkan kerana dengan menggunakan kaedah itu, pertama harga barang pasti murah. Kerana kita menjual kepada ahli. Kedua, kita juga akan ada circulation ekonomi yang berada di persekitaran kita, di bidang koperasi, dalam koperasi juga. Dan kita juga mempunyai semangat kerjasama lah lepas pada tu. Sebenarnya koperasi ni ialah kerjasama. Nama asal dia koperasi ni ialah kerjasama. Jadi mungkin tidak ada dalam daerah itu orang yang top 10 billionaires dunia, tetapi kita akan ada semua orang senang. Orang yang cukup makan, orang yang akan ada cukup pendidikan, orang yang akan ada tu. Jadi semua hidup bahagia, tenang.
Jadi keselamatan, kebahagiaan dan juga tu dalam daerah tu mungkin 90%-nya bergantung kepada, selain pada pentadbiran kerajaan, kita ada koperasi yang kita menjalankan way of life kita, kehidupan kita harian. Mungkin pengangkutan anak-anak kita sekolah juga diuruskan oleh koperasi. Mungkin kelas-kelas tuition kita diuruskan oleh koperasi. Mungkin universiti yang ada dalam kawasan tu pun, college ke, ialah college koperasi. Jadi satu harilah saya haraplah, the dreams lah. Adalah beberapa daerah yang berasaskan koperasi. Sekarang ni tak nampak lagi lah. Tetapi saya membayangkan mungkin di Sarawak satu tempat, di Sabah ada, di Terengganu ada satu daerah, dan kita nampak di Amerika ada, di di Jepun ada, di Korea ada, di sekarang ni universiti koperasi yang terbaik dalam dunia ialah di Holland, di Belanda. Mungkin menteri lepas lancar ni kot nak ajak kita pergi sana, saya pun bolehlah ikut sama. Bagaimana dia linkkan universiti koperasi itu dengan industri yang berada di sebelahan. Pertanian banyaknya, kalau Holland ni banyak dari segi penternakan, pertanian, dia agriculture punya tu kan, Holland Belanda ni. Ini banyak di sebelah, bukan di Amsterdam lah, banyak di sebelah utara dia kan, tak silap saya. Jadi ada universiti, sana universiti, sini ladang, sini bagaimana tu, kerana dia pengeluar susu yang terbesar dunia. Jadi bagaimana pemilik dia juga ialah koperasi. Jadi ini dia akan link pendidikan, usahawan-usahawan yang ada persekitaran kawasan tu juga bergantung kepada universiti, bergantung kepada ladang tu, bergantung kepada koperasi induk yang ada di situ. Jadi semua sekali berkoperasi. Jadi saya bayangkan suatu masa negara kita pun boleh. Bukan koperasi ini adalah sifat-sifat dia, sifat keadilan dan saksama. Sebab itu dalam koperasi, bila kita nak buat pemilihan anggota lembaga dia ataupun anggota pengarah dia, mesyuarat agung dia tidak seperti syarikat berhad biasa macam bawah SSM ataupun sedang berhad. Siapa capital ataupun saham yang lebih besar, dia akan kontrol syarikat. Sini tidak, kita ada equal right. Walaupun saya katalah, saya fungsi satu koperasi contoh. Saya mungkin pemegang saham utama, tapi vote pemilihan kita ada tiap-tiap satu dalam mesyuarat agung. Dia pelik sikit. Orang ramai tak tahu ni, bahawa tiap-tiap anggota ahli kita dia mempunyai satu kuasa, satu vote. Sebab itu juga kita sekarang ni memandang tinggi kepada tokoh-tokoh lah di daerah-daerah, di negeri-negeri, supaya tubuh koperasi keluarga mereka. Contohnya macam saya pun terpaksa lah tubuh satu koperasi, nak menunjukkan bahawa saya minat koperasi, saya ada koperasi keluarga saya. So yang urus pengurus besar siapa, pengurus keuangan siapa, semua anak-anak menantu dia panggil koperasi keluarga. Yang ini juga harus dikebelingkan lah kepada tokoh-tokoh di daerah-daerah, di mana-mana lah. Jadi kalau kita kata anak ni jaga seorang, dia bawa koperasi, kita ada 10 buah rumah untuk buat homestay, okey dah, korang-korang seorang boleh bekerja. Tetapi kita follow peraturan koperasi. Jadi dia bekerja, dia bukan income ke dia, income kepada koperasi, dan dia mendapat pendapatan sebagai dia mengurus homestay umpamanya. Ataupun mungkin ada restoran, ataupun kita mungkin pergi kepada bidang trading macam 7-Eleven. Kita boleh milik 7-Eleven. Sekarang ni rancak di peringkat kita buat co-op mart. Co-op mart ni, kalau kita tengok co-op tu koperasi lah, co-op mart sedang dibuat. Jadi semua kita boleh beli barang pemurah, ada subsidi dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang kita kurang sabar sikit orang-orang kita. Supaya di daerah-daerah bolehlah minta tubuh co-op mart, tapi kita lebih kepada benda besar, buat franchise yang melibatkan juta-juta, tak payah. Koperasi ni dia ada kaedah-kaedah dia, walaupun nampak macam kecil, tetapi ianya akan membawa tu. Yang pentingnya ada berlaku kesinambungan ataupun sustainability perniagaan kita. Semua dapat faedah daripada koperasi. Jadi impiannya ialah
supaya bila kita ada pemikiran minda kita ke arah memantapkan koperasi diri kita ataupun koperasi keluarga kita, atau apa-apalah, koperasi sekolah ke, koperasi masjid ke, koperasi apa yang di bidang yang kita nak ceburi, maka kita insya-Allah satu hari kita boleh tubuh di peringkat satu daerah ke, panggil ke daerah koperasi ni. Semua sekali berkesalinan peranan, bantu-membantu, tolong-menolong. Kerana koperasi ini ialah kerjasama. Ya, menarik sekali ya daerah ataupun wilayah koperasi ya. Wilayah sangat menarik sekali kerana dia saling bertaut ya, kerana koperasi itu adalah kerjasama yang berbagai Datuk sebut tadi ya. Jadi antara cabaran-cabaran kepada koperasi ni untuk berjaya, untuk berkembang ialah bagaimana mereka memilih cabang-cabang ataupun bidang perniagaan. Kalau kita melihat hari ini banyak yang buat stesen minyak ataupun perniagaan supermarket dan sebagainya. Tetapi bagaimana Datuk melihat dalam bidang pendigitalan seperti Planet Mahir misalnya? Ya, saya pun berharap koperasi ini untuk melebarkan equity. Saya lebih saya lebih suka Planet Mahir ini buat satu pembaruan. Planet Mahir maknanya koperasi Planet Mahir Berhad. Buat pendigitalan dan semua pekerja staf kita berapa puluh orang, 40-50 orang akan menjadi pemegang saham kepada koperasi. I think you can change Planet Mahir. Sekarang mungkin berdaftar dengan SSM, tetapi boleh juga dibuat baru. Jadi kalau pendigitalan dalam koperasi pun kita setengah giat ni melaksanakan, dan bank pun akan membantu dengan lebih baik. Contoh macam bank rakyat, dan kita ada satu bank yang kedua, bank co-op kita panggil. Bank co-op kerjasama sama-sama ada satu. Jadi kalau kita koperasi, bank rakyat akan memberi pandangan dia untuk meluluskan bantuan, pinjaman dan sebagainya. Tetapi dengan keadaan sekarang ni mungkin kita lebih kepada dasar-dasar negara lah kan. Dasar pendigitalan mungkin ada bajet-bajet melalui Kementerian Komunikasi yang saya dengar banyak. Boleh, tak ada apa. Tetapi kalau konsep pemilikan saham tu nak diagihkan kepada warga kerja kita, ahli kita dan keluarga kita lah. Mungkin isteri kepada jurutera kita dalam ni ke, seorang pengurus ke apa. Ia akan mempamerkan kekuatan pemegang saham tadi. Jadi itu terserahlah kepada pemilik Planet Mahir. Kalau nak kembangkan equity kepada ahli, dia boleh pergi. Kalau nak listing, nak pergi secara public listed yang bawah SSM pun boleh, tak ada masalah. Tetapi cabaran dia berbeza. Tapi dalam koperasi ni kita mengutamakan kerjasama dan juga tolong-menolong antara satu sama lain. Yang keduanya kita boleh mengembangkan saham-saham dari anggota warga kerja kita. Dan satu benda yang baik. Come to the kerja hari-hari profesional lah. You engineer lah. You architect lah. You jadi moderator lah. Jadi kita boleh kembang juga kepada rakan taulan kita yang nak letak saham dalam ni. Dan kita boleh panggil koperasi pendigitalan ataupun koperasi Planet Mahir Berhad, you know. Okey Datuk, kita sudah menghampiri penghujung siaran kita. Hampir 1 jam kita bercakap mengenai koperasi, rasanya tidak cukup kerana dunia koperasi itu banyak, begitu banyak sekali pengetahuan, pengalaman, idea dan orang kata masa depannya ya. Orang kata kalau nak atau tidak nak sahaja ya. Sedangkan koperasi itu membuka ruang yang sangat luas untuk kita semua terjun sebagai pemain-pemain dalam dunia koperasi. Okey. Untuk soalan terakhir, apakah harapan Datuk kepada koperasi-koperasi yang ada pada hari ini untuk menjadi ataupun untuk muncul sebagai koperasi yang disegani? Ya, koperasi ialah untuk dilahirkan sebagai way of life kita. Jadi kalau kita ahli koperasi, kita nak membantu koperasi kita untuk terus berkembang. Jadi semua perniagaan yang berkaitan dengan koperasi itu dapat kita libatkan lah.
So kita kena fikir ke arah memajukan koperasi masing-masing lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih yang berbahagia Datuk Wira Dr. Roslimah Ahsan iaitu pengerusi Institut Koperasi Malaysia IKMA yang bersama kita selama 1 jam bercakap mengenai pembangunan koperasi, masa depan koperasi, cabaran koperasi, dan istimewa sekali ialah penubuhan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia yang akan dilancarkan tidak lama lagi, yang akan menjadi wadah kepada generasi-generasi kita untuk dilahirkan sebagai masyarakat yang profesional dalam membangun dan memaju serta mengurus koperasi di negara kita. Terima kasih sekali lagi yang berbagi Datuk sudi bersama kami. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana sudi menyaksikan siaran secara langsung ini melalui segmen Mahir Semasa di Planet Mahir. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan selama hampir 1 jam tadi memberi manfaat dan sebesar-besar kebaikan untuk anda semua. Jadi terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.